Kita tengok beberapa hadis mukjizat Rasulullah SAW. Kita manfaatkan hari yang mulia ini untuk kita sambil duduk i'tikaf dan banyakkan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Hadis berkaitan dengan Rasulullah mampu mencahayakan suasana yang gelap, mencahayakan suasana yang gelap dan melihat sesuatu yang dalam kegelapan terang benderang. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa taba'u walahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Kaum muslimin sidang Jumaat rahimakumullah, alhamdulillah, syukur pada Allah Taala kita diberi lagi kesempatan dan peluang untuk kita berada di rumah Allah yang mulia pada hari yang mulia ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam. Sementara kita menunggu azan Jumaat dan salat selesai, kita beriktikaf dalam rumah Allah. Tuan-tuan, jangan lupa kita niat iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saja aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Ta'ala. Semoga kehadiran kita dan i'tikaf kita akan diterima di sisi Allah Ta'ala dan menjadi amal saleh yang berkekalan, memberi keselamatan kepada kita, rahmat, keberkatan dan juga memberatkan timbangan pahala kita. Amin ya rabbal alamin pada hari kiamat nanti. Dan kita sangat mengharapkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keridaan Allah azza wa jalla. Kita tengok beberapa hadis mukjizat Rasulullah SAW. Kita manfaatkan hari yang mulia ini untuk kita sambil duduk i'tikaf dan banyakkan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Hadis berkaitan dengan Rasulullah mampu mencahayakan suasana yang gelap, mencahayakan suasana yang gelap dan melihat sesuatu yang dalam kegelapan terang benderang. Riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh melihat di dalam kegelapan sama keadaan seolah baginda duduk dalam suasana yang terang benderang. Begitu Abdullah bin Abbas berkata Rasulullah SAW boleh melihat pada malam hari yang penuh dengan kegelapan sama seperti baginda melihat di waktu siang hari walaupun dalam gelap. Macam duduk dalam suasana siang. Malah baginda itu sendiri adalah cahaya, nurun. Baginda itu adalah cahaya. Dan dalam situasi tertentu cahaya Nabi lebih terang benderang. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menceritakan satu kisah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mari kita tuan-tuan dengar nama Nabi sebut, kita pun salawat. Satu ketika Rasulullah balik ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika itu Aisyah ni ada satu pelita lah. Zaman dulu api lampu rumah tu daripada pelita. Jadi api tersebut, pelita tersebut terang. Jadi Aisyah duduk sedang jahit baju. Ada jarum, benangnya, jahit baju dengan tangan. Sedang jahit, tiba-tiba angin datang kuat, tiup. Sampai api dalam rumah itu, api pelita tu terpadam. Bila terpadam, terkejut dia, terlepas jarum dia jatuh. Jarum Aisyah terlepas daripada tangannya, jatuh ke lantai. Dalam rumah gelap. Jadi sementara Aisyah duk, orang kata apa, meraba-raba tangan dia nak cari jarum tadi ni. Meraba-raba tangan. Di lantai dia cari macam tu. Tiba-tiba nampak satu cahaya terang datang. Cahaya terang sehingga dia boleh ambil jarum yang dah terlucut benang dan dia boleh masuk benang dalam jarum. Bayangkan tuan-tuan, cahaya macam mana? Boleh benang masuk dalam jarum balik. Dia pun tak terfikir sangat lampu tu mai dari mana, cahaya tu. Tiba-tiba dia pun terperasan, dari mana cahaya ni? Rupanya baru terperasan Rasulullah SAW baru masuk daripada
pintu luar tadi baru masuk dalam rumah. Jadi cahaya tadi Rasulullah baru je terjah dalam pintu rumah tu, cahaya penuh rumah dah. Cahaya wajah Nabi itu bercahaya, nur. Sehingga Aisyah boleh jumpa jarum, boleh ambil benang masuk jarum. Bayangkan tuan-tuan, bukan pelit. Dia kata cahaya ni lebih terang daripada lampu pelita dia tadi. Lebih terang, ialah dia boleh masuk jarum. Kan? Begitulah Rasulullah SAW, walaupun dalam keadaan siang. Siang terkadang para sahabat nampak cahaya wajah Nabi, walaupun cahaya tu tak, orang kata tak nampak sangatlah terangnya, tapi wajah Nabi itu bercahaya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masya-Allah. Dan ada cerita yang lain, seorang kanak-kanak ketika Rasulullah berada di Mekah, ketika Nabi nak buat haji, Nabi duduk di Mekah, ketika itu Nabi duduk dalam satu rumah. Satu rumah yang agak panjang dan dalam. Ujung sana kira gelap lah kawasan rumah. Jadi ada seorang bapa ni tahu Rasulullah ada dalam rumah tu, dia pun nak bawa anak dia yang baru lahir 2-3 hari. Yang nak lahir, baru lahir 2-3 hari. Nak pergi pada Rasulullah, suruh berkat Rasulullah doakan si anak ni. Maka dia minta izin pada tuan rumah kata silakan masuk. Rasulullah dalam sana, dalam rumah dia. Maka dia masuk dalam keadaan, masuk di awal mula rumah tu gelap. Sebab dia gelap lah kan. Bertutup dengan batu-batu tu, atas pun tutup gelap. Jadi bila masuk gelap, tiba dalam bilik Rasulullah tu nampak terang benderang. Sedangkan tidak ada pelita ataupun lampu. Terang benderang bilik yang Nabi duduk tu. Maka terus dia bawa pada Rasulullah baby dia, anak dia. Dia kata, Rasulullah tolong doakan anak aku. Maka Rasulullah bermain-main dengan budak tu, bergurau. Rasulullah tunjuk jari dia, cocok perut budak tu. Cocok perut baby tu. Ya ghulam, man ana? Budak, siapa aku? Rasulullah tanya budak tu baru 2 hari lahir. Budak, siapa aku? Suruh budak tu jawab, siapa Rasulullah? Maka Rasulullah SAW boleh jawab, si budak tadi boleh bercakap. Boleh bercakap, Allah izinkan dia bercakap. Anta Rasulullah SAW. Engkau adalah Rasulullah SAW. Tapi budak tu tak cakap yang lain lah, cakap tu je lah. Sebab Nabi tanya yang tu, dia pun jawab yang tu je. Engkau adalah Rasulullah SAW. Ini mukjizat Nabi SAW. Dan Nabi doakan keberkatan anak tersebut. Dia nak sebutnya bahawa cahaya Rasulullah tu, dia masuk dalam rumah gelap, tengah-tengah dewan ataupun bilik yang Rasulullah duduk, terang cahaya. Terus Rasulullah bergurau dengan anak tadi ni. Okey, hadis satunya itu baginda mendoakan sehingga dia tidak lupa sama sekali ayat-ayat Al-Quran yang dia hafal. Daripada Sayyidina Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Sayyidina Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Sudah pasti bukanlah Uthman bin Affan. Kita selalu kalau dengar Uthman ni ingat Uthman bin Affan je lah. Sedangkan Uthman di zaman Nabi itu pun ramai, bukan seorang tu je. Daripada Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikanku pimpinan padahal aku adalah yang termuda di antara 6 orang delegasi yang dihantar untuk delegasi daripada kabilah Thaqif. Hal itu disebabkan aku boleh membaca surah Baqarah. Nabi lantik dia, walaupun dia anak muda, termuda di kalangan 6 orang, bagi Nabi lantik dia jadi ketua rombongan. Kenapa? Kerana dia lebih bijak, lebih banyak hafal surah Baqarah. Kemudian aku katakan pada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah SAW, sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran ini dengan mudah hilang daripada ingatanku. Itu memang sifat. Mudah, Al-Quran ni bukan senang nak melekat. Kita kuliah pun landing tak jumpa landasan. Lakum dinukum waliyadin. Anak duk ulang-ulang ayat tak jumpa. Begitu juga kadang baca watini wa zaitun. Kan? Penamatnya masuk wal asri. Jadi dia celaru macam tu. Jadi mudah hilang dalam ingatan Quran.
Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di dadaku dan berkata, "Hai syaitan." Nabi kata, "Hai syaitan, keluar daripada dia." Daripada dada Uthman. Nabi letak tapak tangan je pada dada dia. "Hai syaitan, keluar daripada dada Uthman." Lelaki ni. Sejak itu dia kata, aku tak pernah lupa satu ayat pun. Tak pernah silap bacaan yang apa aku hafal. Sedikit pun aku tak lupa akan hafalanku. Ya Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Mukjizat baginda Nabi SAW. Hadis tadi, walaupun ceritanya hadis daif, dalam Zadul Ma'ad dan juga riwayat-riwayat yang lain. Siapa dia tadi? Uthman bin Abil As radhiyallahu anhu. Juga berlaku pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia sempat hidup sezaman dengan Nabi SAW hanya 5 tahun. Hayat terakhir hayat Nabi, dia baru sampai Madinah. Daripada mana? Dia kampung Daus. Daus ni Yaman. Daripada Yaman tu dia hijrah mai Madinah nak jumpa Rasulullah SAW. Dia sempat hidup 5 tahun terakhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia pun pernah mengadu pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku ni dah tua, lupa, banyak lupa. Kadang aku dengar perkataan engkau sekarang, lagi keluar dah lupa apa yang kau sebut tadi." Jadi kena ubat penyakit lupa-lupa ni. Nak ubati. Jadi maka disebutlah pada dia, maka Rasulullah SAW kata, "Wahai Abu Hurairah, engkau buka kain rida engkau ni. Ni kain rida, selendang ni. Buka bentang depan Rasulullah SAW." Dia pun buka kain rida ni. Maka Rasul doakan sesuatu doa yang dia pun tak dengar apa yang Nabi doakan. Terus Nabi tiup ke kain rida tadi yang telah terbentang, terbuka. Maka Nabi suruh dia ambil, lipat kain rida ni dan dekap di dada engkau. Melekat di dada ni. Maka dia pun lipat-lipat, dekap, letak kat dada dia. Sekian lama, baru dia sentiasa pakai kain rida tersebut. Maka dia kata, sejak tu aku tak pernah lupa pun hadis Nabi yang aku ambil daripada Rasulullah maupun aku ambil daripada orang lain. Sebab Sayyidina Abu Hurairah ni antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Tapi dia hidup dengan Nabi 5 tahun je. Macam mana dia lebih banyak daripada sahabat-sahabat sini? Abu Bakar, Umar yang terawal Islam. Lagi banyak Abu Hurairah. Sebab yang pertama tadi berkat doa Nabi dia ingat. Dan taklah ke semua hadis tu dia ambil langsung daripada mulut Nabi SAW. Banyak juga hadis yang dia dengar daripada Abu Bakar cerita zaman dulu. Umar cerita pengalaman dia dengan Rasulullah sabda macam mana. Yang tu bila sampaikan pada murid-muridnya, maka muridnya kata daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah SAW. Dia skip nama sahabat yang lain. Contoh, sepatutnya kena sebutlah daripada Abu Hurairah, daripada Abu Bakar, daripada Rasulullah. Abu Hurairah, daripada Umar, daripada Rasulullah SAW. Sepatutnya macam tu. Tetapi oleh kerana Rasulullah SAW, sahabat Nabi semuanya udul. Semuanya boleh adil dan cakap mereka semua boleh dipercayai, diterima, maka memadai dengan ada nama satu sahabat je walaupun ada dua. Contoh Abu Hurairah ambil daripada Abu Bakar, baru daripada Rasulullah. Jadi Abu Hurairah boleh kata daripada Abu Hurairah, daripada Rasulullah, skip nama Abu Bakar, boleh. Di kalangan para sahabat boleh. Jadi Abu Hurairah tak semua dia ambil langsung daripada Rasulullah SAW. Ada yang dia ambil daripada sahabat-sahabat yang lain. Sebab tu dia antara sahabat yang paling banyak menyebarkan hadis, meriwayatkan hadis. Oleh kerana ingatan dia yang sangat kuat tadi berkat daripada doa Nabi SAW juga. Okey, sebenarnya hadis baginda mendoakan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ahlul Quran sehingga hilanglah keraguannya dalam baca Al-Quran. Daripada Sulaiman bin Syirid bahwasanya Ubay bin Ka'ab datang menghadap baginda Nabi SAW dengan membawa 2 orang yang berselisih faham dalam Al-Quran. Masing-masing mengakui Rasulullah telah membacakannya kepadaku demikian. Maka baginda minta mereka berdua untuk membaca. Kemudian baginda bersabda, bacaan kamu berdua bagus, tepat, betul. Dua-dua betul. Kita baca dulu hadis ni. Ubay berkata, keraguan merasuk dalam hatiku lebih besar dibandingkan pada zaman jahiliyah.
Jadi Ubay bin Ka'ab ni ahli Al-Quran. Bila dia dengar kawan ni baca Quran, telo dia lain. Telo sebutan ayat tu lain. Kawan ni pula baca telo lain. Contoh kalau kita ni, kalau Kedahnya ayang, makan ayang kan. Ni telo lain. Contoh lebih kurang macam itulah, tapi lain Quran. Jadi dia kata, engkau baca Quran daripada siapa ni? Dia kata, aku baca depan Nabi. Ni tanya kau ni pula, engkau baca daripada siapa? Koklah engkau punya bacaan salah. Dia kata, aku juga ambil daripada Rasulullah. Dia pun pening. Yang ni pun kata ambil daripada Rasulullah, yang ni pun kata dia baca depan Rasulullah SAW, tapi lain bunyinya. Jadi sebenarnya dalam Al-Quran, bila penurunan Al-Quran itu, Nabi mengizinkan dibaca dengan berbagai-bagai telo bangsa Arab pada ketika itu. Boleh dibaca. Nabi izinkan. Semuanya Al-Quran. Kan? Jadi hukum sampai sekarang dinamakan ilmu tersebut ilmu qiraat. Qiraat bacaan Al-Quran. Kita di Malaysia termasyhur satu qiraat sahaja, Hafsin daripada Imam Asim. Yang Quran kita cetakkan semua bacaan sama aja. Imam mana-mana masjid pun. Kan? Tetapi kalau negara-negara lain ada yang baca dengan telo-telo bacaan yang berlainan. Contohnya yang popular di Afrika, ada qiraat Warsh daripada Imam Nafi'. Kalau utara Afrika, Jazair, apa lagi? Negara utara tu Morocco, kebanyakannya Qalun daripada Imam Nafi'. Lain bacaan dia. Orang yang tak faham dia kata, apa ni? Tok Imam mu baca salah. Tak, bukan salah. Dia punya bacaan qiraat lain yang dibenarkan baca dalam Al-Quran, dalam sembahyang. Juga di Mesir, sebahagiannya membaca dengan qiraat Warsh. Dan di Yaman, sebahagian yang baca dengan qiraat lain, bukan kita punya. Sebab tu dia punya Quran, kalau tuan-tuan pergi negara-negara macam tu, kalau nak ambil Quran tu, tengok lu depan tu. Dia tulis qiraat Hafsin daripada Imam Asim. Okey, kita boleh baca. Kalau dia ambil Quran Duri daripada Abu Amru di Yaman, Duri daripada Abu Amru, kita nak baca tak boleh tuan. Jadi lain. Jadi lain. Semuanya dibenarkan. Dan terkadang perbezaan qiraat ini menyebabkan hukum juga berbeza. Ini kata batal, ni kata tak batal. Contohnya, kadang-kadang tak membezakan hukum. Sama aja hukumnya. Maknanya sama aja. Ala kulli hal tu bab qiraat. Jadi Ubay ni rasa ragu-ragu. Macam mana ni? Mai turun kepada Rasulullah tapi bunyi lain-lain. Dia kata, aku tak pernah rasa keraguan kepada Al-Quran, keraguan kepada Rasulullah. Sejak aku daripada masuk Islam, tak pernah rasa ragu-ragu. Kecuali hari ni, aku jadi ragu-ragu balik. Macam mana ni Rasulullah betul ke? Yang ni kata betul, yang ni kata betul. Maka dua-duanya jom pergi jumpa Rasulullah SAW. Maka Rasulullah suruh baca. Kau baca tengok macam mana? Dia baca dengan bacaan yang dia baca tadi. Yang ni baca dengan bacaan yang dia baca tadi. Maka Nabi kata kedua-duanya bacaan tepat. Betul. Itulah diturunkan. Jadi dia rasa lagi ragu-ragu. Rasulullah ni macam okey je yang ni pun okey, yang ni pun okey. Tak tahu mana satu yang betul ni. Maka ketika tu keringat aku mengalir deras masuk terfikir tu. Aku merasa sangat takut kerana aku ada ragu-ragu kepada Rasulullah SAW. Kemudian baginda terus bersabda, sesungguhnya Jibril datang kepada aku membawa bacaan. Jibril berkatakan, bacalah Al-Quran dengan 7 huruf, 7 jenis bacaan. Setiap orang membaca dengan bacaan yang diizinkan, maka itu cukup baginya. Jadi aku rasa ragu-ragu ketika tu Rasulullah SAW memegang dada aku. Nampak lagi, bila kita nampak orang ragu-ragu ni, kita nampak kedut dia lain macam. Itu kan. Jadi Rasulullah terus pegang dada Ubay bin Ka'ab, doakan sesuatu. Terus dia merasai tenang. Dia rasa memang betul. Tadi dia rasa confused. Bila Rasulullah pegang dada, dia rasa tenang. Menerima semua benda yang berbeza tadi. Ketika doa inilah keraguan dalam Al-Quran di hati Ubay lenyap. Wallahu ta'ala alam. Dan ilmu agama menjadi mantap di dadanya. Sekadar itu insya-Allah mudah-mudahan kita dapat manfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.